Tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis saya serahkan kepada Tuan Moderator Forum kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Miqdad Aswad Ahmad, Perdana Pegawai Hal-Ehwal Islam UiTM Cawangan Kelantan, untuk meneruskan sesi forum kita pada malam ini. Dengan itu majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat, yaitu sahabat pengurusi kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar, yang berusaha Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad, Rektor UiTM Cawangan Kelantan, yang berusaha Dr. Muhammad Ashraf Zaki Yaakob, Pengarah Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf UiTM Shah Alam, yang berusaha Ustaz Syed Nur Syed Yasin, Imam Tua Masjid Kampung Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan Darul Naim, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nasir Ismail, Rektor UiTM Kampus Kota Baru, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Cik Bakar Cik Mat, Pengarah Projek Program Kembara Asnaf pada tahun ini, yang berusaha pengurusan kanan, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua pusat pengajian, para koordinator, ketua-ketua unit, barisan jawatankuasa pelaksanaan program, barisan staf akademik dan pentadbiran UiTM Cawangan Kelantan, serta jawatankuasa Masjid Kuala Betis, dan tidak lupa juga yang dihormati lagi dikasih para ibu bapa, ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini tuan-tuan, pada malam ini kita melaksanakan satu forum untuk membincangkan satu tajuk yang mana tajuk ini begitu penting dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang ketua, sebagai seorang bin masyarakat. Bagaimana tajuk pada malam ini, para hadirin sekalian, perlu kita ingat, perlu kita fikir, perlu kita tekunkan apa yang akan disampaikan oleh barisan panel kita yang kita datangkan khas khusus pada malam ini, bagi membincangkan bagaimana untuk menyelesaikan, bagaimana untuk mengadaptasikan, bagaimana untuk menunjukkan bahawa tajuk kita pada malam ini begitu penting sekali. Tajuk kita pada malam ini iaitu bagaimana masyarakat dan penghayatan iman dalam masyarakat. Bagaimana tajuk ini tuan-tuan? Kita nak membincangkan bagaimana masyarakat dapat menghayati iman yang sebenar. Kalau kita sebelum ini kita bincangkan bagaimana individu, bagaimana kita sebagai ibu bapa, kalau kita pergi khusus kahwin ada satu tajuk khas, iaitu bagaimana nak menjadi ibu bapa yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita menyebut tentang iman ini tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam kajian, menunjukkan kajian itu walaupun di barat, ada juga kajian itu di timur oleh orang Islam sendiri, menunjukkan orang yang beriman ini akan jadi baik. Orang yang tidak beriman akan punya masalah dalam kehidupan dia, dalam keluarganya, dalam kerjanya, dan banyak lagi lah. Dan saya tak nak sambung banyak lagi tu, sebab kita nak simpan supaya panel kita pada malam ini dapat mengupas lebih terperinci lagi. Dan sebelum saya nak mulakan, saya nak kenalkan di sebelah kiri saya ni rektor kami, iaitu Profesor Madya Dr. Zulkifli, dan di hujung sana iaitu Dr. Ashraf, Pengarah Zakat, Wakaf dan Sedekah UiTM Shah Alam. Jauh datangnya daripada Shah Alam sana. Jadi tanpa melengahkan masa, panel yang pertama iaitu Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad. Boleh tak Doktor, kita sebelum kita pergi lebih jauh,
kita nak mengupas dahulu mengenai apakah yang dimaksudkan dengan penghayatan iman dalam masyarakat ini. Mohon Profesor menjelaskan dengan lebih lanjut. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Imam dan juga barisan kuasa JK Masjid, yang dihormati dan kuasa penganjur daripada staf ITM dan juga staf daripada unit zakat, juga daripada MAIK, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, kakak-kakak dan abang-abang yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya sesama kita menyatakan setinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT. Allah yang maha suci dan maha tinggi, Allah yang maha pengasih dan juga maha penyayang kepada kita semua. Salawat dan salam kita tujukan atas junjungan Rasulullah SAW, Rasul yang terbawa din Islam untuk kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sahabat Rasulullah SAW pernah menyebut kepada sahabat baginda, dia kata ijlis minan nu'min sama, ijlis minan nu'min sama. Maksud dia, marilah kita duduk seketika untuk beriman kepada Allah SWT. Kemudian sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kami telah mengajak kami untuk duduk seketika untuk beriman kepada Allah. Macam mana ni? Rasulullah kata, benar apa yang tadi serukan oleh sahabat kamu itu. Maknanya Rasulullah SAW menggalakkan supaya sahabat baginda dan juga kita dan zaman ini untuk selalu duduk seketika, untuk selalu merenung akan hakikat iman kita kepada Allah SWT. Kemudian Allah berfirman pula di dalam surah Wal-Asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa maksud dia? Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan juga beramal soleh dan pesan-pesan dengan kebenaran serta pesan-pesan dengan kesabaran. Masya Allah. Jadi sekali lagi Allah SWT menyebut di sini bahawa beriman dan juga beramal soleh, itu adalah syarat agar manusia ini tidak berada dalam kerugian. Masya Allah. Jadi apakah yang dimaksud dalam iman kat situ? Jadi iman kat situ, ulama kita dah menggariskan daripada kajian hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran. Iman itu adalah suatu keyakinan yang tertanam teguh di dalam hati, dibuktikan dengan percakapan dia dan dilahirkan dalam perbuatan dia. Jadi iman yang ditanamkan pada diri kita ini adalah satu keyakinan teguh dalam hati. Dan keyakinan teguh tentang apa? Keyakinan teguh tentang rukun-rukun iman. Keyakinan teguh kepada din Islam. Macam itu, insyaAllah. Sekali peristiwa ketika baginda Rasulullah SAW duduk bersama dengan sahabat baginda, tiba-tiba datang seorang lelaki. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, datang seorang lelaki kepada kami di mana kami tidak mengenal dia dan kami juga tidak melihat dia ni seorang musafir yang berjalan jauh. Kemudian lelaki tadi muncul dengan pakaiannya yang serba putih dan rambutnya yang sangat hitam. Kemudian lelaki tadi telah datang kepada majlis Nabi tadi dan dia terus duduk di hadapan baginda Rasulullah SAW. Dia duduk dekat, maknanya lutut dia berlaka dengan lutut baginda Rasulullah dan dia telah meletakkan tangan di atas paha Rasulullah. Kemudian dia kata,
Ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Terangkan kepadaku tentang Islam. Kemudian jawab Nabi SAW, Islam ialah mengaku bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad Rasulullah. Yang keduanya, mendirikan solat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah jika kau sanggup melaksanakannya. Kemudian bila Nabi telah jelaskan macam tu, dia kata sadaqta, itu benar engkau, kata. Kemudian kami, iaitu sahabat-sahabat lain, hairan terhadap orang itu. Dia bertanya, kemudian dia pula membenarkan. Kemudian dia berkata lagi kepada baginda Rasulullah SAW, terangkan kepadaku tentang iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Kemudian dia kata, Nabi pun jawab Nabi SAW, iman ialah beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan qada baik dan buruknya. Kata orang itu, sadaqta, benar engkau, benar engkau. Kemudian dia kata lagi, terangkan kepadaku tentang ihsan, tentang ihsan. Kemudian Nabi SAW jawab, ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian katanya lagi, terangkan pula kepadaku tentang kiamat. Kemudian Nabi SAW berkata, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanya. Maknanya Nabi kata, saya tak tahu, orang yang tanya itu lebih tahu. Kemudian katanya lagi, terangkanlah kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, apabila hamba saya perempuan telah melahirkan majikannya, dan apabila orang dusun yang melarat telah bermewah-mewah dan membina gedung-gedung yang tinggi. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, kemudian orang itu pun pergi. Maknanya orang yang tanya kepada Rasulullah itu pun bangun dan pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar tadi, tahukah engkau siapakah gerangan yang bertanya tadi? Kemudian Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan sabda Rasulullah SAW, dia adalah malaikat Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan agama. Masya Allah. Jadi kat sini baginda Rasulullah SAW, jadi kat sini kita dapat lihat bahawa malaikat Jibril telah datang kepada Rasulullah dan juga sahabat-sahabat baginda untuk mengajar kepada mereka tentang agama kita. So kat sini dikasihkan bahawa agama kita ini memiliki 3 komponen yang utama. Yang pertamanya di Islam itu sendiri, yang keduanya iman, iaitu rukun-rukun iman kita yang ada 6, dan yang ketiganya adalah ihsan, iaitu sejauh mana kita ini beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini maknanya bila disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, maknanya kita mempunyai keyakinan yang teguh dalam diri kita ini untuk melaksanakan din Islam kita tadi, semua syariat Islam kita tadi, dan juga kita mempunyai keyakinan yang teguh pada 6 rukun iman. Kita beriman kepada Allah yang menciptakan seluruh alam ini, kita meyakini malaikat adalah hamba Allah yang melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mencatat semua perbuatan kita, yang merekod, yang melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman dengan kitab-kitab Allah. So kitab Allah yang ada bersama kita sekarang adalah kitab suci Al-Quran Karim. Beriman kat sini dan kita, maknanya kita meyakini segala perintah, segala ayat-ayat yang ada Al-Quran tadi dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Macam itu. Kemudian beriman dengan para rasul, para rasul, 25 rasul sekali. Dan Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut sunnah-sunnah yang tadi diberikan, yang tadi ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iman kepada Allah dan qadar. Dan segala ketentuan yang ada dalam dunia ini, dan ke atas diri kita semuanya adalah ketentuan Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan baginda beritahu, la yuradul qada'u illa
berdoa, dan tidak berubah auto tadi, melainkan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maknanya seruan dari Rasulullah SAW, kita beriman ni mana yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Dan inilah khazanah yang baginda Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita, dan nikmat Allah yang paling besar kepada kita, itu nikmat iman dan juga Islam, kan? Masya Allah. Nah, jadi iman ini, nikmat ini perlu kita yakini sungguh-sungguh. Okay? Bukan setakat kita pandai membilang, kan? Tapi kita kena meyakini dia, kan? Jadi bukan setakat diri kita, tapi kita didik anak-anak kita, dan juga untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan jiwa kita, insya-Allah. Itulah sedikit Ustaz dari awal, insya-Allah. Terima kasih Prof dalam menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan iman dalam masyarakat ini. Apakah dimaksudkan dengan penghayatan iman sebenar dalam masyarakat, iaitu meyakini dengan sebenar-benarnya rukun iman tersebut. Alhamdulillah pada malam ini, walaupun dalam suasana yang hujan, sejuk, dengan uji-uji oleh ujian yang melanda seluruh negara, iaitu pandemik COVID-19 ini, kita masih lagi dapat bertemu, bersua dengan saudara mara kita di masjid ini. InsyaAllah kita mengharapkan doa kepada Allah SWT yang datang dari mana pantai timur akan membawa kemakmuran, yang mana datang daripada utara akan membawa kepada kemerdekaan, yang mana datang daripada selatan akan membawa kita kepada keberkatan, yang mana datang daripada barat akan membawa kita kepada keberkatan juga, insyaAllah. Semoga tak kira daripada mana kita datang pun akan bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada panel yang kedua. Bila mana kita menyebut tentang beriman ini, iman ini, doktor, kalau kita belajar akidah dulu, dia iman ni yazid wa yanqus, ada kadang-kadang meningkat, bertambah, kadang-kadang menurun, seperti mana pasaran saham, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi bila mana kita buat tentang iman ini, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ini, pasti dalam masyarakat kita yang daripada di Malaysia ni khususnya, ada orang disebut sebagai orang Islam, ada yang disebut sebagai orang yang beriman. Jadi bila sebut tentang itu, Ustaz, Doktor, bila mana betul-betul ada dalam kalangan masyarakat kita ni yang terjebak dengan permasalahan seperti dadah, seperti gejala sosial, seperti rasuah dan sebagainya, pecah amanah dan sebagainya, betul. Jadi bila menyebut tentang masalah ini, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang boleh dikatakan dah lama berakar umi di tempat kita ini? Mohon penjelasan yang lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengerusi majlis, yang saya kasihi Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad, yang saya kasihi juga Tuan Imam kita, barisan dari Tuan-Tuan Masjid, khususnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang moderator bagi pada sini agak susah sebenarnya. Satu, soalan meminta penyelesaian kepada permasalahan berkaitan iman. Ini adalah satu soalan yang sebenarnya tidak ada jawapan kepada persoalan itu, melainkan kita kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Profesor Madya Dr. Zulkifli tadi. Itu bila kita membincangkan persoalan iman, tidak kita akan merujuk kembali kepada hadis Jibril tadi. Hadis itu kalau kita dalam bidang pengajian hadis kita namakan sebagai hadis Jibril.
Kenapa hadis Jibril? Kerana satu hari Rasulullah dengan para sahabat duduk dalam majlis begini, tiba-tiba orang tak tahu, tiba-tiba datang seorang lelaki masuk duduk di depan Nabi, lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah SAW, dan dia meletakkan tangan dia di atas paha Rasulullah, dan kemudian dia tanya soalan. Tolong beritahu kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, dan juga apa itu ihsan. Kemudian diteruskan dengan permintaan tentang tanda-tanda kiamat. Hadis itu adalah satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila kita sebut hadis itu sahih, maksudnya dia adalah hadis yang paling berautoriti. Saya cerita sikit bab hadis, sebab saya bidang hadis. Dalam ranking bidang pengajian hadis ni, yang paling tinggi adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Dawud, yang keempat Tirmizi, yang kelima An-Nasa'i, dan yang keenam Ibnu Majah. So ranking dia macam tu. Hadis ni dalam Sahih Muslim, maksudnya dia adalah hadis yang sahih. Di antara ke-6 kitab hadis itu, hadis yang pertama Bukhari dan hadis yang kedua Muslim adalah satu hadis yang wajib bagi kita umat Islam percaya dengan hadis tersebut. Sehingga para ulama, ijma' ulama mengatakan bahawa ashahul kitab fil ardi ba'da al-Quran adalah Al-Bukhari wal Muslim. Kitab yang paling sahih atas muka bumi ini selepas Al-Quran adalah Bukhari dan Muslim. Jadi bila Profesor Malik Dr. Zulkifli sebut bab hadis tu, saya lega lah. Sebab hadis tu hadis yang properti adalah hadis yang sahih dan wajib bagi kita untuk mempercayainya. Dan ulama mengatakan bahawa sekiranya kita menafikan hadis tersebut, maka kita akan jadi murtad. Bila Prof sebut tadi hadis tu cerita tentang iman, Islam, ihsan, wajib bagi kita untuk percaya dengan apa yang disebutkan. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan mengingkari hadis tersebut, tuan-tuan akan jatuh murtad. Ini bagi hadis Bukhari dan Muslim. Saya bagi contoh lah, tuan-tuan pernah dengar tak hadis tentang seekor lalat bila jatuh dalam satu cawan, satu air, apa yang kita kena buat? Kita kena tenggelamkan dia. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sebut kerana salah satu daripada sayap lalat tersebut, salah satunya ada penawar, salah satunya ada racun. Hadis Nabi, matan dia, teks dia sebut macam tu. Nabi tak beritahu kiri ke kanan racun. Kalau kita tahu Nabi kata belah kanan penawar, belah kiri racun, kita rendam belah kanan lah, ataupun kiri dan sebagainya. Tapi disebutkan kalau seekor lalat jatuh dalam air, maka kita kena tenggelamkan lalat tersebut, sebab di dalamnya ada salah satu sayapnya ada penawar dan juga racun. Okey, tuan-tuan dengar hadis tu, percaya ke tak percaya? Tuan-tuan kalau nanti kita ada jamuan, nanti tiba-tiba lalat jatuh seekor, apa tuan-tuan nak buat? Buang dalam longkang. Hadis Nabi kata kena rendam, kena tenggelamkan lalat tersebut. Apa jadi kalau tuan-tuan pergi buang dalam longkang? Murtad? Murtad ke? Tak murtad. Itu kita kena faham juga. Dalam konteks kita membicarakan soal hadis ini, apa yang menjadi masalah apabila kita menafikan perkara itu disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Soal tuan-tuan nak buat atau tak nak buat, itu kita lain. Mungkin sebagian daripada kita rasa macam jijik ataupun kata tak mau, tak sanggup untuk buat itu. Tak ada masalah, tapi jangan menafikan bahawa itu adalah saranan daripada baginda Nabi SAW. Jadi apa akan jadi apa yang menyebabkan kita murtad bila kita mengatakan bahawa Nabi tak pernah kata macam tu, ataupun kita memperlekehkan saranan Nabi untuk mengatakan sebegitu. Itu kita kena faham dalam bab hadis ni macam itulah. Okey, jadi berbalik kepada persoalan tadi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis lalat tadi, saya nak beritahu sebenarnya hadis lalat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksud dia adalah hadis yang sahih. Dan tuan-tuan tak boleh menafikan hadis tersebut dengan meremehkan ataupun memperlekehkan hadis tersebut. Soal tuan-tuan nak buat atau tak nak buat, itu cerita lain. Tapi mempercayai bahawa itu adalah hadis daripada Nabi, itu adalah satu kewajipan bagi kita untuk mempercayainya, sebab dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan barang siapa yang mengingkari hadis Bukhari dan Muslim, maka dia akan murtad. Itu dari sudut ranking hadis. Bila Prof sebutkan tadi persoalan hadis tersebut, hadis itu sebenarnya hadis yang saya nak baca juga sebenarnya. Dan memang bila kita bincang persoalan keimanan ini, memang kita akan bincang hadis Jibril. Hadis Jibril ni, kenapa hadis Jibril? Sebab yang datang tu bila dia tanya tu, kan dia tak tahu. Tuan-tuan bayangkan tiba-tiba
tiba-tiba datang seorang lelaki datang ke depan ni, jumpa tuan imam kita, tanya kepada tuan imam, tuan imam, saya nak tanya, ada berapa aircon dalam masjid ni? Ataupun ada berapa biji kipas dalam masjid ni? Lepas tu tuan imam pun bagi tahu ada 10 biji. Benar tuan imam. Dia tanya, kemudian dia membenarkan balik kepada tuan imam. Jadi benda di situasi yang berlaku dalam hadis ni menyebabkan para sahabat rasa pelik. Siapa lelaki ni? Kenapa dia datang, dia tanya soalan, bila Rasulullah jawab, dia kata betul. Tak ke pelik? Pelik kan? Datang tanya tuan imam, ada berapa kipas? Tuan imam kata ada 10. Betul tuan imam, ada 10 buah kipas dalam masjid ni. Jadi sahabat-sahabat tertanya, kenapa persoalan itu ditanya oleh lelaki tersebut? Dan di akhir hadis tersebut disebutkan tadi bahawa bila berlaku persoalan itu, akhirnya Rasulullah menjelaskan bahawa dia berasal bertanya kepada Sayyidina Umar, adakah kamu tahu siapakah lelaki tersebut? Maka dia jawab, lelaki tersebut adalah Jibril AS. Sayyidina Umar kata, kamu lebih mengetahui, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan Rasulullah menyebut bahawa itu adalah Jibril AS. Satu lagi yang kita kena perhatikan dalam hadis tersebut, malaikat Jibril ni dia pernah muncul depan kita, depan manusia. Dan apa rupa paras yang malaikat Jibril pilih untuk berada depan kita? Dia memilih satu berdepan dengan kita menjadi seorang lelaki. Para ulama mengatakan Jibril AS merupakan diri menjadi seorang lelaki yang terbaik dalam rupa paras yang terbaik ketika itu. Sebab tu dalam hadis itu dikatakan bahawa yang terbaik ni macam mana tuan-tuan? Ini satu soalan juga bagi budak-budak remaja kita ni. Kadang-kadang suka buat benda yang dia rasa terbaik, tapi tak terbaik pun. Contohnya dalam hadis itu disebut bahawa Jibril menyerupai seorang lelaki yang berambut hitam berkilat, seolah-olah dipakaikan minyak. Rambut yang paling bagus tuan-tuan, rambut kali hitam sebenarnya. Budak-budak sekarang suka colourkan rambut kan, rambut colour orange, rambut colour kuning dan sebagainya. Sedangkan ahsanul takwim itu, sebaik penciptaan itu adalah rambut berwarna hitam. Kemudian datang dengan pakaian putih, datang dalam keadaan yang segak dan juga yang kemas. Itu adalah ciri manusia terbaik yang datang kepada Rasulullah. Dan tujuannya adalah untuk mengajar kita tentang tiga benda yang utama yang menjadi kewajipan kepada kita untuk beriman dengannya, untuk mempercayainya. Saya patah balik kepada soalan yang ditanya oleh pengurusi tadi. Apa masalahnya yang berlaku? Masalahnya adalah kita tidak menghayati hadis itu secara keseluruhannya. Bila kita bincang persoalan iman, kita hanya merujuk kepada teks berkaitan dengan iman saja. Sedangkan dalam hadis itu dia ada 4 perkara. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, dan yang keempat persoalan hari kiamat. Ada 4 item dalam tu. Dan 4 item itu saling berkaitan antara satu sama lain. Mana mungkin kita nak sembang soal iman tapi kita tidak pernah mempraktikkan apa yang Islam sarankan. Tengok balik apa yang hadis tadi sebutkan tadi. Apa yang Prof sebutkan. Bila mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa maksud Islam? Islam adalah an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Betul? An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakat wal hajj man istata'a ilaihi sabila wa shaum Ramadan. Itu Islam. Itulah daripada hadis itulah ulama keluarkan yang dinamakan sebagai rukun Islam. 5 rukun Islam itu: mengucap 2 kalimah syahadah, solat sehari semalam 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Dan masalahnya adalah benda itu adalah benda praktikal, benda yang kita lakukan. Adakah benda itu cukup untuk kita jadi seorang mukmin yang baik? Tak cukup, sebab itu hanya praktikal luaran. Sebab tu malaikat Jibril bertanya pula soalan yang kedua, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan iman? Maka Nabi pun sebut antu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, dan juga takdir baik ataupun takdir buruk. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, dan juga beriman kepada qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala, sama ada baik ataupun buruk. Itu item dalaman. Sebab tu dia ada kaitan antara Islam dan juga iman.
Kalau sekarang ni kita rasa kita ngaku kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak solat, adakah kita akan masuk syurga? Tak akan masuk syurga. Sebab iman saja, yakin bahawa Allah tu ada, tapi tak solat, tak buat apa yang rukun Islam suruh, maka kita takkan jadi seorang mukmin yang baik. Sebab tu dia kena ada kebersamaan antara iman dan juga Islam itu. Beriman kepada Allah tapi tak nak puasa, beriman kepada Allah tapi tak nak tunai zakat. Itu bukan seorang Muslim, bukan seorang mukmin yang baik. Kalau kita nak bicara soal mukmin yang baik, itu adalah keimanan yang mantap kemudian dipraktikkan dengan rukun Islam tadi. Beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat dan qada dan qadar komplit dalam hati kita. Mahal iman kat mana? Al-qalb, di dalam hati. Kemudian benda tu dah cukup dalam hati. Kamu tak akan jadi seorang Muslim yang baik lagi kalau sekadar hanya ada iman dalam hati. Kita kena praktikkan melalui rukun Islam. Itu yang kita kena mengucap 2 kalimah syahadah, solat sehari semalam 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tunai zakat, kemudian tunaikan haji bagi yang mampu. Kalau kita langgar salah satu daripada 5 ni, apa akan berlaku? Terus akan tertolak semuanya. Ini yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila mana Rasulullah SAW wafat, sebahagian daripada umat Islam tak nak bayar zakat. Dia kata nak bayar zakat, Rasulullah dah mati, Rasulullah dah meninggal dunia. Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Terus dikerahkan anggota tentera dan memerangi kampung yang enggan membayar zakat. Bab zakat ni pun tuan-tuan, Ustaz BRT pada sini ada yang tak potong zakat. Sebenarnya autoriti kita kena kerahkan tentera untuk memerangi Islam yang tak nak bayar zakat. Sebab Sayyidina Abu Bakar buat macam tu. Sebab solat zakat ni salah satu daripada rukun Islam yang kalau tak buat tu, dia macam matematik 5 tolak 1 4 kan. Dia 5 tolak 1 kosong, habis semua tak dikira. Jadi Islam dan iman itu bergabungan antara satu sama lain. Jadi apa peranan ihsan tadi yang disebut ihsan tadi? Menarik sebenarnya hadis itu. Bila Jibril tanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu anta'budallah, kamu beribadat kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah ada di depan kamu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tak mampu untuk buat ibadat seolah-olah Allah ada di depan kamu, kamu buatlah ibadat seolah-olah kamu nampak, kamu merasakan Allah sentiasa memerhatikan kamu. Itu apa tuan-tuan? Ihsan ni apa? Ihsan itu adalah hasil daripada keimanan kita yang mantap dan pelaksanaan rukun Islam. Maka akan lahirlah ihsan ataupun akhlak yang mulia, yang mana bila kita buat sesuatu, walaupun tak ada orang, tak nampak orang, kita tak akan buat maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah benchmark iman yang kuat. Contohnya bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan kita orang tak nampak kan, orang tak tahu kita puasa atau tak. Boleh tak kita masuk dalam bilik air, kita pergi minum air? Kenapa kita tak, kadang-kadang kita duduk rumah seorang kan, orang tak ada pun, kita sedang puasa bulan Ramadan. Kenapa kita tak pergi kat peti air, kita buka minum air? Bukan ada orang nampak pun kita puasa ke tak puasa kan. Tapi kenapa kita rasa tak nak buat benda tu? Sebab iman kita menghalang kita daripada buat perkara tersebut. Sebab kita merasakan bahawa Allah melihat kita membuat, Allah melihat semua perkara yang kita lakukan, maka kita tak buat perkara tersebut. Itulah yang akan memandu seorang itu menjadi seorang mukmin yang baik. Masalahnya apabila kita menjuzuk-juzukkan, kita memisahkan perbincangan tersebut pada satu perbincangan yang khusus, sedangkan dalam hadis ini dibincangkan secara bersekali dan dia ada berkaitan antara satu sama lain. Dan yang terakhir disebutkan berkaitan dengan tanda-tanda sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Itu persoalan perbincangan yang panjang, yang mana Rasulullah memberikan tanda-tanda kiamat, 3 tanda kiamat tersebut, dan semua itu dah berlaku sekarang. Semua itu dah berlaku. Sekarang ni kita betul-betul di hujung-hujung akhir zaman, yang mana kiamat itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Tinggal lagi kita yang ada sekarang ni, kita insya-Allah kita berusaha untuk tingkatkan keimanan kita. Sebab macam moderator sebutkan tadi, iman yazid wa yanqus. Iman ni kadang-kadang dia meningkat, kadang-kadang dia menurun. Cuma kita lah orang biasa ni, macam saya ni memang biasanya menurun lah. Tuan-tuan dan puan, bila kita di dalam majlis ilmu ni, kita akan tinggi iman kita, rasa kecintaan pada Allah, Rasulullah, rasa keimanan kita tinggi. Tapi bila balik rumah, buka TV, tengok anugerah, tengok rancangan hiburan, tengok channel lawak, apa akan jadi dengan iman kita? Nun.
Macam mana nak tingkatkan iman? Maka kena sentiasa berada dalam majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu. Sebab tingkatan iman itu sebenarnya berbeza antara satu sama lain. Itu yang disebutkan oleh satu hadis Nabi SAW bila Nabi sebut persoalan iman ni. Contoh yang boleh kita praktikkan adalah bila mana kita melihat orang buat kemungkaran. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman." Nabi sebut, apabila kamu melihat orang membuat kemungkaran, apa yang kamu kena buat? Cegah dengan tangan. Siapa di sini berani buat pencegahan maksiat dengan tangan? Nampak ada orang berdua-duaan, bukan pasangan suami isteri perempuan. Apa yang kita buat? Tak buat apa kan? Nampak orang tak pakai tudung, free hair, ini maksiat kepada Allah. Apa yang kita kena buat? Apa pencegahan tangan yang kita kena buat? Apa yang tuan boleh buat? Tarik jambut dia tu, tampar dia. Itu saya nak beritahu, bila Rasulullah sebut tingkatan pertama keimanan, itu adalah iman Sayyidina Umar, yang bila nampak maksiat dia buat dengan tangan. Apa yang Sayyidina Umar buat? Nampak orang maksiat, dia cabut pedang, dia pancung kepala. Itu level yang paling tinggi iman. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh sampai tahap tu, saya tak fikir. Jarang kita buat macam tu. Ulama membahaskan dengan tangan biliar itu antaranya adalah dengan puasa. Puasa ni pun satu yang kita kena ingat juga. Macam Prof Rektor kita ada puasa. Bila berlaku kemungkaran dalam kampus, maka menggunakan puasa itu adalah tahap yang tertinggi, keimanan yang tertinggi. Bila mana kita berpuasa, kita kena menggunakan puasa kita itu untuk menghalang daripada warga kampus daripada melakukan maksiat. Itu terpulang kepada kekuasaan yang ada pada Tuan Rektor kita. Kalau dalam konteks kita di kampung ni, di masjid ni, Tuan Imam kita ada puasa, JKK semua ada puasa. Apa lagi yang memegang tampuk pemerintahan puasa ini, maka dia kena gunakan puasa dia untuk menghalang maksiat. Itu adalah iman yang tertinggi. Kalau tak mampu, Rasulullah bagi option yang kedua, fa illa yastati' fa bi lisan. Kalau tak mampu dengan tangan, maka dengan lidah. Macam mana dengan lidah, tuan-tuan? Macam mana mencegah maksiat dengan lidah? Menjelirkan lidah kepada orang yang buat maksiat. Apa yang kita kena buat? Nasihat. Bil lisan itu dengan nasihat. Jangan berharap memang rasa tak boleh pun daripada dia adalah badan besar sadu. Kita ni patut dia buat maksiat kan. Kita badan kecil, tak mampu, tak ada kuasa nak lawan, maka kita boleh bagi nasihat. Itu adalah level yang kedua. Kemudian kalau tak mampu dengan lisan, Nabi kata cegahlah dengan hati. Cegah dengan hati ni maksudnya apa, tuan-tuan? Para sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa yang mencegah dengan hati? Nabi menjawab, mencegah dengan hati adalah bila kita melihat orang melakukan kemungkaran, kita rasa benci. Itu adalah level paling bawah. Dan Nabi sebut, wazalika ad'aful iman. Itu adalah iman yang lemah iman. Paling bawah, paling tinggi tadi Sayyidina Umar keluarkan pedang, pancung kepala. Yang paling lemah adalah kita bila kita nampak orang maksiat, kita rasa benci dalam hati. Cuma tuan-tuan dan perempuan, persoalannya sekarang adalah kita tengok orang maksiat rasa benci kita. Itu nak kena, saya nak persoalan dengan diri saya sendirilah. Bila kita nampak orang maksiat, kita rasa benci kita. Sebab Nabi kata, kalau tengok orang maksiat, kita rasa benci. Itu adalah iman yang paling lemah. Apa akan jadi pada kita? Kita tengok orang maksiat, tak rasa apa? Tak ada iman, tuan-tuan. Tak ada iman. Tengok orang buat maksiat, tidak tutup aurat. Mungkin kita dah rasa biasa tengok dalam TV orang pembaca berita tak pakai tudung kan, membuka aurat. Apa kita rasa? Tak rasa apa? Biasa. Hati-hati, tuan-tuan. Tak ada rasa benci. Bukan benci pada pembaca berita tersebut, bukan benci pada fizikal ataupun individu tersebut, tapi benci pada perbuatan membuka aurat itu. Kita kena semaikan perasaan benci, menyemaikan perasaan benci kepada perbuatan maksiat. Itu adalah level yang paling rendah bagi keimanan. Kita bimbang kalau kita tengok orang bermaksiat tak rasa apa, pada ketika itu kita tidak ada iman. Bayangkan tuan-tuan, pada ketika itu Allah tarik nyawa kita, maka kita mati sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tingkatan yang disebutkan tadi itu dan huraian daripada hadis yang Prof sebutkan tadi itu kita fahami dengan mendalam.
dan kaitkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita nak menilai diri kita, keimanan kita, di tahap mana kita berada sekarang. Dan insyaAllah daripada itulah kita boleh melihat, kita boleh menyelesaikan insyaAllah masalah-masalah yang berlaku. Dan kita kena mulakan dengan diri kita sebelum kita pergi kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aku lupa lihat, astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya saya nak tanya doktor lah. Sebab doktor kata kalau orang dia yang paling iman tinggi dia ada puasa tadi. Mungkin hari ni bagi kita pun nampak orang masih tangkap gambar dengan tangan juga viral. Tapi tu tak tahu bahawa kategori mana kategori benci tu pun kita nak menyebarkan lagi perkara maksiat ini di grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita kembali kepada, terima kasih panel yang kedua doktor atas penjelasan tadi. Kita kembali kepada panel yang pertama, Profesor Dr. Zulkifli. Bila mana kita melihat generasi hari ini, generasi yang mana kita nak membina sebuah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah negara yang harmoni, sebuah negara yang hebat dan disegani oleh negara-negara luar. Jadi bagaimanakah iman ini mampu untuk membina sebuah keluarga yang hebat, yang mana keluarga yang hebat ini dia dapat mengembangkan lagi menjadi sebuah masyarakat yang hebat dan kehadapan, dan seterusnya mewujudkan sebuah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kupasan dan pencerahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz. Apa yang Ustaz tanya tadi sebenarnya adalah suatu yang menjadi tanggungjawab kita semua. Negara kita dibina oleh kita semua, dan negara kita dibina oleh semua individu yang ada dalam negara ini. Dia bermula dengan pembentukan pribadi kita, dan kita akan membina keluarga kita, dan gabungan keluarga ini akan membina masyarakat kita, dan gabungan masyarakat ini di dalam semua negeri ini akan membina negara kita. Ya? Jadi negara kita ini akan menjadi hebat apabila masyarakatnya hebat. Masyarakat ini akan menjadi hebat apabila setiap keluarga dalam masyarakat tadi juga hebat, dan setiap keluarga tadi akan hebat apabila setiap individu dalam keluarga tadi hebat. Masya Allah. Ya. Jadi itulah yang telah dibina oleh baginda Rasulullah SAW di kota Mekah. Baginda telah melakukan dakwah, membentuk sahabat-sahabat baginda ini selama 13 tahun. Kemudian selepas itu baru Allah perintahkan supaya baginda berhijrah ke kota Mekah, kan? Bermula dengan tahun hijrah, dan lepas itu baginda membina negara Madinah selama 10 tahun. Kemudian baginda lepas itu kembali ke Allah. Okay. Jadi kat sini mana yang dalam maka itu untuk membina negara ini, maknanya menjadi tanggungjawab setiap diri daripada kita adalah untuk membentuk diri kita dan juga membentuk keluarga kita. Dan membentuk masyarakat payah. Dan luar daripada skop kita. Jadi maknanya kita kena membentuk diri kita dan juga keluarga kita, iaitu anak-anak kita. Okay? Macam mana Allah berfirman kat sini? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga ahlimu daripada nar, dari api neraka. Masya Allah. Maknanya bukan orang lain yang akan melindungi keluarga kita daripada neraka Allah, tapi kita lah yang perlu mendidik, menjaga keluarga kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian lagi Allah berfirman dan beri nasihat kepada kita dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwun mubin. Kan? Maksud dia, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya, kan? Kafar, kan? Dan janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Ya. Apa maksud tadi? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Ya. Maknanya Allah menyuruh kita ni, memerintahkan kita ni supaya kita mengambil di Islam ni dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Maknanya Allah suruh kita mengambil Islam ni dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, kan? Dalam pengurusan keluarga kita, pengurusan negara kita, dan semua sekali kafah, kan? Kemudian Allah nak supaya kita ni mengambil Islam ni daripada kecil-kecilnya sehingga kepada sebesar-besarnya, kan? Maknanya Allah nak supaya kita ni beriman kepada Allah ni dalam seluruh aspek kehidupan kita, kan? Dari segi cita-cita yang kita nak, kan? Dari segi kerja yang kita nak buat, kan? Dari segi bisikan hati yang ada, dari segi lintasan fikiran yang kita ada, sebenarnya kita nak proses semua sekali ini dengan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul hendaki. Udkhulu fi silmi kafah, kan? Dan bawa masuk ke dalam Islam ni kesemuanya, kan? Apa yang ada dalam diri kita ni, kan? Barulah dia mendapati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan apa maksud dia? Tidaklah, kan, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada kami, kan? Maknanya seluruh hidup kita ni, kan, bila kita masuk dalam Islam kesemuanya akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kan, dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Okey? So macam tu. Jadi bila kita membentuk diri kita dengan ubudiyah, menjaga keluarga kita dengan ubudiyah, maka insya-Allah, kan, maka Allah akan melindungi kita daripada azab api neraka tadi. Okey? Jadi dalam rangka kita untuk mendidik anak-anak ini, kan, macam mana kita nak buat, kan? Macam mana kita nak didik anak-anak kita ni, okay? Jadi pendidikan ini kena berfokus dia, kan? Kita nak didik supaya dia pandai ke hantar tuition dan supaya dapat straight A dalam peperiksaan dia, atau macam mana, okay? Bagi dia bersabda, sesungguhnya dalam diri anak Adam ada satu daging, seandainya baik daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota badannya. Sekiranya buruk daging tersebut, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ketahuilah, itulah hati, ya. Jadi pendidikan yang kita beri kepada anak kita ni perlu menyentuh hati dia tadi, ya, boleh membentuk hati dia tadi, ya. So macam mana nak membentuk hati tadi? Okay. So tidak ada dengan ubah yang lain melainkan kita menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, kan? Memanglah sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bila anak lahir kita akan azankan dia, kan, belah kanan dan kiri dia, kan? Azan belah kanan, qomat sebelah kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Jadi seawalnya kita telah tanamkan benih keimanan ini dalam hati dan jiwa anak-anak kita, Masya Allah. Dan cantiknya Islam itu, okey? Jadi lepas ada tanamnya benih iman tadi, maka benih iman ini perlu disuburkan, kan? Sebagaimana kita tanam pokok durian, kan? Tanam pokok dia tinggal, jadi ke? Tak jadi lah, kan? Tanam pokok dia, kena jaga dia, kena baca dia, lindungi dia, kan, daripada musuh-musuh dia, barulah pokok dia itu bertumbuh subur, kan? Jadi begitu juga dengan anak-anak kita, kan? Begitu kita tanamkan benih keimanan dalam diri dia ni, maka kita kena pelihara dia, kena didik dia, kan? Kena santuni dia, kan, secara berterusan daripada kecil ni sampai dia meningkat dewasa, sehingga dia juga menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Masya Allah, ya? Jadi itulah. Jadi
anak-anak yang beriman kepada Allah SWT, yang pertamanya kita mestilah membetulkan diri kita. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Dan perbaikilah dirimu dan serulah orang lain. Dan orang lain yang paling dekat kita adalah anak-anak kita, isteri-isteri kita. Dan semua ini adalah ahli-ahli kita yang perlu kita jaga sesungguh, didik mereka dengan keimanan kepada Allah SWT. Dan sambil baca Al-Quran, bersama baca terjemahan, dan sehingga daripada situ barulah kita faham. Hari ini kita dekati Al-Quran tapi kita tidak faham makna dia. Sebab kita bukan orang Arab. Tapi itulah maknanya kita kena mendekati Al-Quran dengan memahami dia. Dan barulah kita dapat mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita tadi. Okey? Kemudian kita kena didik mereka, betulkan akidah mereka, betulkan kefahaman mereka, dan didik mereka untuk beribadah sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW tunjukkan. Solat betul-betul, solat berjemaah, kan? Rasa cinta kepada iman, cinta kepada majlis ilmu. Kan? Sebab apa? Sebab semua ini akan menyuburkan iman dalam diri kita. Kan? So kalau macam tu, kalau boleh, datanglah ke masjid. Sebab apa? Di masjid dah tempat adanya taman-taman syurga. Dan untuk suburkan iman kita kepada Allah SWT. Dan untuk kita menarik rahmat dari Allah, yang kita solat secara berjamaah. Ya? So macam tu. Jadi semua syariat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita laksanakan supaya keimanan tadi subur dalam diri kita, supaya akhlak kita terbentuk, supaya mental kita terbentuk. Okay? Dan seterusnya akan membersihkan kehidupan kita ini, membersihkan ubudiah kita kepada Allah SWT. Jadi anak-anak ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi perlulah yang kita sambili mereka, kita memberikan ilmu-ilmu akhlak yang mulia, bimbingan yang betul, supaya mereka juga menjadi mewarisi keimanan yang Allah telah berikan kepada kita. Okay, so kita kena dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan juga Sunnah sebagai sumber rujukan kita yang utama. Jadi itulah maksudnya untuk kita membina generasi kita pada masa hadapan ini. Generasi kita bina, maka negara kita juga akan terbina. Terusnya kita akan mendapat baladun bayinan thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya negara yang baik dan juga Tuhan yang Maha Pengampun bagi kita semua, insya-Allah. Okey, mohon maaf. Terima kasih Prof di atas penjelasan tadi. Nampak berdasarkan pengalaman perhatian ni, soalan ni memang juga untuk Prof Nasrullah. Prof nampak keibubapaan. Jadi alhamdulillah di atas penjelasan itu menunjukkan bahawa di samping ada tanggungjawab, di samping itu ada fokusnya, dan paling penting juga membetulkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita nak bawa anak-anak, isteri-isteri kita ke jalan yang lurus dan benar ini. Okay, terima kasih sekali lagi Prof. Kita lanjutkan dengan panel yang kedua. Dalam Al-Quran ini, Doktor, dia ada satu surah, itu surah Al-Mu'minun. Surah yang dikhususkan, yang membicarakan tajuk itu sendiri pun namanya Al-Mu'minun, orang yang beriman. Dan ayat pertama juga menyebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman. Jadi Doktor nak minta penjelasan apa yang beruntung yang jadi orang beriman ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah Al-Mu'minun yang Tuan Moderator sebutkan tadi adalah berkaitan dengan orang yang beriman. Cuma sedikit saya betulkan, bukan beruntung, yang lebih tepat sebenarnya berjaya. Aflaha. Aflaha ni maksudnya asfar, berjaya. Berjayalah bagi orang-orang yang beriman. Soalan ditanya, kenapa Allah memberikan meletakkan ayat pertama qad aflahal mu'minun?
maka berjayalah bagi orang yang beriman. Jadi dalam pengajian Al-Quran, bila kita nak tahu maksud satu perkara dalam Al-Quran, maka kita kena merujuk antaranya adalah asbabun nuzul kepada surah tersebut. Kalau kita perhatikan surah Al-Mu'minun ni, ayat 1 sampai ayat 11 menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ayat yang ke-12 dah masuk cerita lain. Ayat yang ke-12 kalau tuan-tuan baca, diteruskan dengan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tapi ayat 1 hingga 11 adalah khusus Allah membicarakan tentang kejayaan seorang mukmin. Ciri-cirinya ada pada ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kenapa berjaya? Allah sebut pada ayat ke-10 dan ayat ke-11. Sebelum itu kita tengok asbab nuzul pada ayat 1 hingga 11. Ada asbab nuzul ke tak? Tak ada asbab nuzul. Surah Al-Mu'minun tak ada asbab nuzul. Jadi ulama mengatakan bahawa tak semestinya Al-Quran itu bila diturunkan kena ada sebab. Kadang-kadang tak ada sebab Allah turun ayat Quran. Bukan semua ada sebab kan. Jadi yang ada sebab lah, yang tak ada sebab tak ada sebab. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 tak ada sebab. Tetapi ada beberapa huraian daripada beberapa riwayat berkaitan dengan ayat 1 hingga 11. Antaranya, satu ketika Sayyidatina Aisyah pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW. Maka apa yang dijawab oleh Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Kemudian Sayyidatina Aisyah terus membacakan ayat ini, qad aflahal mu'minun, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa 'alayhim ra'un wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut, Sayyidatina Aisyah menyebut bahawa kana khuluqul Quran. Kemudian Sayyidina Aisyah baca ayat 1 sampai 11. Kemudian Sayyidina Aisyah sambung dengan mengatakan bahawa itulah akhlak Rasulullah SAW. Boleh faham tuan-tuan? Jadi dia bukan asbab nuzul, tapi ayat itu adalah penjelasan kepada khuluqul Al-Quran. Akhlak bagi Nabi adalah Al-Quran. Apa akhlaknya? Akhlaknya diterjemahkan dengan ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun tersebut. Ada satu lagi riwayat yang lain mengatakan bahawa satu hari turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan para sahabat mendengar bunyi dengungan lebah. Kalau tuan-tuan pernah belajar, kadang-kadang ustaz kita bukan kita tafsir kan, wahyu ni turun ada banyak jenis. Kadang-kadang Rasulullah tengah duduk atas unta, tiba-tiba unta tu terduduk dan kaki dia terbenam dalam pasir. Lepas tu semua pakai dua heran lah kenapa jadi dia tu. Kemudian setelah sekian lama, berapa lama baru okey. Lepas tu dia tanya kepada Rasulullah, rupanya wahyu Rasulullah sedang menerima wahyu dan beratnya wahyu tu sampai unta tu terduduk. Ada juga yang wahyu sampai dalam keadaan dengar bunyi macam dengungan lebah. Ada juga satu ketika Rasulullah tiba-tiba berpeluh. Itu antara metod penerimaan wahyu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Mu'minun ini, tiba-tiba ramai mendengar bunyi macam dengungan lebah. Kemudian Rasulullah seraya mengangkat tangan dan berdoa dalam satu doa yang panjang. Kemudian Rasulullah pun di akhir itu Rasulullah sebut ayat ini, qad aflahal mu'minun, sampai ayat ke-11, 1 hingga 11, bagi menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman. Nak bagi tahu bahawa dia ada signifikan yang tersendiri, ada sebab yang tersendiri kenapa disebut ciri-ciri orang mukmin itu antara ayat 1 hingga ayat 11. Dan ayat itu adalah sangat simple dan straight to the point. Kalau tuan-tuan nak faham ayat ni, tak perlu baca kitab tafsir pun. Sebab ayat dia straight to the point, jelas. Dia bagi tahu berjaya orang yang beriman. Kenapa dia berjaya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Dia kena solat, kemudian khusyuk. Tak perlu kitab tafsir pun nak tafsirkan ayat tu. Tak perlu syarah daripada Ibnu Katsir ke, Qurtubi ke, Tabari ke, tak perlu. Ayat tu simple, kita orang awam boleh faham. Ciri orang yang berjaya yang pertama adalah mereka itu dalam solat mereka adalah khusyuk. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dalam perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia, maka mereka tinggalkan. Apa contoh perkara yang sia-sia? Perkara yang lara, boleh bagi contoh lah.
Banyak. Macam selalu buat je kan. Tak apa jangan bagi tahu. Nanti yang salah pula. Okey. Yang ketiga wallazina hum lizakati fa'ilun. Mereka ni menunaikan zakat. Straight to the point. Itu adalah ciri orang yang beriman. Bayar zakat. Siapa yang tak bayar zakat? Satu yang tadi kita sebut tadi, soal rukun Islam yang kita ingkar tu, satu boleh murtad. Kemudian kita takkan berjaya sebab kita tak bayar zakat. Itu ciri-ciri orang yang berjaya. Wallazina hum li furujihim hafizun. Dan mereka ini yang mereka menjaga farash mereka, kemaluan mereka daripada benda-benda yang diharamkan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada yang berhak, kepada suami, kepada isteri, kepada hamba sahaya yang pada zaman dulu dibenarkan. Faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang bila diberi amanah dan berjanji, maka mereka tunaikan amanah dan janji tersebut. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka ini juga adalah golongan yang menjaga solat 5 waktu mereka dengan baik. Dan apa ciri kejayaan yang diperolehi yang ditanya oleh moderator tadi ada pada ayat yang ke-10 dan ke-11, iaitu ulaika humul warisun. Mereka ini adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Dijawab dalam ayat yang ke-11, allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, iaitu mereka-mereka ini yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka akan duduk dalam dia kekal selama-lamanya. Firdaus ni apa tuan-tuan? Nama orang kan? Kenapa orang letak nama Firdaus? Sebab apa nama Firdaus? Sebab Firdaus ni syurga paling tinggi. Syurga paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dalam tu ada para nabi, para anbiya, wassalihin, wasyuhada, wassalihin. Itu adalah syurga yang tertinggi. Rasulullah sebut dalam beberapa hadis, kalau kita nak doa pada Allah, doa yang terbaik. Kalau kita nak minta syurga, minta syurga yang terbaik, syurga Firdaus. Dan dijanjikan kepada orang beriman ini adalah syurga Firdaus. Dan bukan hanya dijanjikan masuk dalam itu saja, malah mereka itu juga diberikan jaminan khalidun, berada dalam syurga itu, Firdaus itu kekal selama-lamanya. Nak capai macam tu yang susah tu tuan-tuan. Nak kekal dalam syurga itu susah. Kadang-kadang kita rasa kenapa kita masih buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita rasa kita orang beriman kan, last kali kita akan masuk syurga juga kan. Tidak. Pernah dengar ustaz-ustaz bagi kuliah man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Contoh kita beri perkaman pengawas ni. Walaupun ada sebahagian yang tidak beramal dengan ajaran agama Islam, tapi once dia dah pernah sebut la ilaha illallah, maka dia layak untuk masuk syurga. Kita pun insya-Allah masuk syurga semua, confirm. Bukan insya-Allah, confirm masuk syurga sebab Allah dah jamin kita masuk syurga. Cuma masalahnya sekarang maksiat ada buat juga. Kemungkaran ada buat juga. Walaupun dan jaminan daripada Allah bahawa kita akan masuk syurga juga di akhir nanti, tapi kadang-kadang kita lupa, kita lagi kita buat maksiat. Dan kita pun merasakan bahawa last kali kita akan masuk syurga juga. Cuma tuan-tuan kena ingat balik lah. Sebab sebelum masuk syurga tu, masuk neraka dulu. Dan masuk neraka tu berapa lama? Dan mampukah kita menahan siksanya api neraka tersebut? Itu satu persoalan yang kita kena ingat balik. Tuan-tuan pernah dengar kan bila ustaz kuliah dia kata dalam hadis pernah disebut seringan-ringan siksaan dalam neraka. Apa siksaan yang paling ringan dalam neraka tuan-tuan kalau ingat? Dipakaikan terompah. Kalau dalam kitab lama dia dinamakan terompah lah. Ataupun sekarang kita kata dipakai slipper ataupun kasut ataupun crocs. Daripada api neraka yang mana kita pakai di kaki, bergelegak otak disebabkan kepanasan terompah ataupun kasut daripada neraka yang kita pakai tersebut. Itu yang paling cikai lah, paling ringan sekali dalam neraka tu. Kita pakai kasut, otak menggelegak. Siapa yang dapat sisaan paling ringan tu? Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi yang bermati-matian mempertahankan Nabi dalam jihad, dalam dakwah baginda Nabi. Bermati-matian mempertahankan baginda Nabi, tetapi di akhir hayatnya tidak sempat untuk mengucapkan kalimah syahadah dan dia meninggal. Dan dikatakan bahawa dia diberikan siksaan yang paling ringan, pakai kasut bergelegak otak tuan-tuan.
Itu yang paling ringan. Kita boleh dapat. Kita bantu saudara Nabi pun kadang-kadang, tuan-tuan. Jarang-jarang. Yang saya nak, yang apa nama tu, Abu Talib yang mempertahankan baginda Nabi dalam semua keadaan, dapat yang paling ringan, kita akan dapat yang mana? Na'udzubillah min zalik. Tahu lagi siksaan dalam api neraka tu. Kalau kita dah merasakan pakai kasut tu mutak melegot tu dapat dada tu, bagaimana dengan dipukul, ditikam, dicurah dengan air panas, besi panas. Kemudian Allah elokkan balik. Dalam ayat Quran disebutkan badalna dulu. Kita api neraka dia punya apa? Dia punya cara nak siksa kita. Macam mana tuan-tuan? Dia bakar satu layer. Satu layer. Kita rupanya ayat Quran tu bila saya kaji, rupanya kulit kita ni ada banyak lapis. Ada 7 lapis kalau Islam. Dan api neraka tu dia bakar satu lapis. Kemudian Allah elokkan balik. Bakar lagi. Tujuannya apa? Dia suqul azab, supaya kamu rasa sakit dia kena bakar, elok balik, kena bakar, elok balik. Itu dalam Quran sebut apa nama? Siksaan api neraka yang kita akan tangguh. Nauzubillah, kita doa mudah-mudahan kita dijauhkan. Tapi kalau kita buat maksiat benda tu akan banyak lagi siksaan-siksaan yang berlaku. Tapi kita pun kita kata apa? Nabi katakan siapa sebut la ilaha illallah dia akan masuk juga balik. Itu masalah ni berapa lama dalam neraka tu, berapa banyak kita nak kena siksa, pecah kepala, pecah perut, kena tikam, berdarah, minum air nanah, minum air panas, buah berduri dan sebagainya. Itu yang kita akan lalui bila kita duduk dalam neraka. Dan duduk dalam neraka tu berapa lama tuan-tuan? Berapa lama? Dikatakan satu hari di dunia bersamaan dengan satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Tuan-tuan umur berapa? Kalau paling sini ni umur berapa? Ada sampai 100? Tak sampai 100, tapi puasa macam hidup lama dah kan. Itu tak sampai lagi 1/10 daripada satu hari di neraka, di akhirat ni. Bayangkan kita nak duduk berapa lama dalam neraka? 3 hari 2 malam. Kalau satu hari bersamaan 1000 tahun di dunia, berapa lama kita akan disiksa dalam api neraka? Cuma untungnya kita orang Islam ni sebab dijanji oleh baginda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kena goreng, kena siksa apa semua teruk, last sekali kita akan masuk duduk syurga lagi. Sebab apa? Sebab ada la ilaha illallah. Sebab ada iman, keimanan dalam diri. Tapi kita itulah orang lain masuk daripada awal kan, kita masuk second batch. Orang masuk first intake, kita second intake kan. Itu yang tak syurga. Kemudian ditulis pula kadai kita. Apa yang ditulis? Ditulis apa tuan-tuan? Bila kita masuk syurga nanti, ditulis alumni neraka. Bekas ahli neraka. Ditulis ada tanda di dahinya pernah masuk dalam neraka. Tapi tak apa tuan-tuan, tak kisah sebab kehidupan di akhirat adalah kehidupan kekal akhir selama-lamanya. Bayangkan kalau tuan-tuan tak sebut la ilaha illallah tu, tuan-tuan masuk neraka selama-lamanya sampai bila-bila. Bila kita ada la ilaha illallah tu, kita kekal juga, akhirnya masuk dalam syurga dan akhirnya kekal sebagai orang beriman, khalidina fiha, dan kita akan kekal dalamnya sampai bila-bila. Itulah tujuan kenapa kita beriman kepada Allah, kita buat segala amal kebaikan dan kita cuba untuk mencegah segala kemungkaran yang ada. Kita cuba elakkan. Walaupun kita dijamin oleh baginda Nabi SAW, dijamin oleh Allah SWT untuk berada dalam syurga, tetapi kita kena pastikan bahawa maksiat, kemungkaran itu kita tidak lakukan. Sebab tu dalam ayat ini disebutkan kejayaan seorang mukmin itu bila mana dia mengikut semua ciri-ciri 7 ciri yang disebutkan tadi, maka dia akan dijanjikan dengan syurga Firdaus khalidina fiha. Cuma kadang-kadang kita inilah iman kita macam disebutkan tadi, yazid wa yanqus. Dan kadang-kadang Allah nak pilih kita, Allah nak bagi kita boleh nampak tuan-tuan. Sebab tu dalam Al-Quran disebutkan, may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dalam Quran surah apa Ustaz? Surah Al-Quran. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah nak bagi hidayah pada hari ini, Allah akan yashrah sadrahu, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Macam tuan-tuan yang Islam. Dan terasa berat kan datang masjid ni untuk kuliah dah. Tapi tak aku kalau rasa ringan datang masjid, datang solat, buat amal kebaikan, itu tanda Allah bagi hidayah kepada kita. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dada kita untuk buat perkara baik untuk Islam. Rasa tenang, rasa seronok. Itu adalah tanda Allah bagi dia. Wa ma
wa may yuridillahu ayyudillahu, dan bagi siapa yang Allah nak sesatkan mereka, yaj'al sadrahu, Allah jadikan dada mereka dayiqan, sempit, dayiqan harajan, sesak nafas, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah diangkat ke langit. Ayat ini adalah ayat-ayat saintifik. Bila para saintis Islam mengkaji kenapa Allah bagi analogi orang yang sesak nafas, orang yang Allah bagi kesesatan pada dia akan rasa sesak nafas, susah nak nafas, seolah-olah diangkat ke langit. Kenapa ayat ini disebut 1400 tahun dulu, tak ada lagi kajian sains, tapi disebut bahawa orang yang sesak nafas ni seolah-olah dia diangkat ke langit. Tuan-tuan, kalau tak perlu naik ke langit lah, naik gunung Kinabalu ke, naik gunung Everest ke, kita naik, bila semakin tinggi kita naik, kita akan sesak nafas sebab kurang oksigen. Apatah lagi kita naik ke angkasa, kita perlukan bantuan oksigen. Al-Quran dah sebut bagi analogi orang yang Allah nak sesatkan ni, dada dia sempit, sesak seperti mana dia diangkat ke langit. Sebab tu tuan-tuan, kalau dalam majlis ilmu jangan buat rasa sesak nafas, rasa rimah. Takut nanti kita tak masuk dalam golongan yang Allah kata Allah nak bagi sesat kepada dia. Tenangkan hati, duduklah baca ilmu ni walaupun lama sikit. Panel ni cakap panjang pula bila nak habis kan. Makanan pun dah tunggu kat luar tapi tak habis-habis lagi. Itu nanti kalau tuan-tuan rasa macam tak puas hati tu, kita bimbang nanti masuk dalam golongan. Tapi tak macam tu lah. Orang yang Allah nak bagi tu, tuan-tuan nak berada dalam majlis begini pun, itu dah menunjukkan bahawa Allah memberi hidayah kepada kita dan kita berada dalam majlis yang baik, rasa tenang, menandakan bahawa kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam majlis yang baik. Macam hari ini majlis yang baik yang Prof sebutkan tadi, majlis Rawdatun min Riyadil Jannah. Rasulullah sebut la tahufu bil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat la tahufu bil malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat dia akan kembangkan sayapnya. Tuan-tuan tahu tak malaikat ada sayap? Ini nak bagi tahu. Rasulullah kata para malaikat itu dikembangkan sayap memayungi orang yang berada dalam majlis ilmu. Yang kita ni, kalau tuan-tuan tengok tak nampak tak? Memang tak nampak lah. Dia signifikan dia, keberkatan kita berada dalam majlis ilmu ni adalah bila mana para malaikat itu mengembangkan sayapnya memayungi seluruh kita yang berada dalam majlis ilmu. Dalam satu hadis pernah Rasulullah nampak malaikat Jibril buka salah satu daripada sayapnya. Apa yang berlaku? Tertutup seluruh separuh daripada bumi, tertutup dengan satu sayap Jibril. Apatah lagi para malaikat yang ada dalam rumah Allah ni memayungi kita yang berada dalam majlis ilmu. Keberkatan itu cukup banyak, diampunkan dosa kita dan diberikan pahala. Mudah-mudahan itu akan menenangkan hati kita untuk berada dalam majlis ilmu ini. Itu saya daripada saya. Qul qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terilah surah Al-An'am saat ini. Okey, baik, terima kasih panel yang kedua Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf di atas penjelasan yang kemas dan yang padu. Jadi sesuai dengan seorang doktor yang muda pada malam ini lah. Ya. Jadi kita ada 2 pusingan saja. Walaupun ada permintaan sehingga sambung sampai subuh besok, saya tak layan. Saya tak layan malam ni lah. Sebab saya macam doktor sebut, dia ada makanan kat luar tu. Dia juga boleh mengganggu gugat naluri dan selera kita pada malam ini. Jadi sebagai kesimpulannya pada malam ini, apa yang nak saya simpulkan adalah yang pertama, iman yang kukuh ini tuan-tuan ialah mantap sebagai asas pembinaan masyarakat kita. Kalau Allah keluarga kita ni bermula daripada keluarga iman yang mantap, insya-Allah akan melahirkan masyarakat yang mantap juga. Kemudian iman yang mantap juga melahirkan masyarakat yang harmonis, yang bertimbang rasa, yang amanah dan sentosa dalam kehidupan kita. Kalau satu orang beriman, dia akan ada sifat bertimbang rasa. Contoh dia, kalau kita naik kenderaan, kita jumpa ada salah yang silap, kita bertimbang rasa dengan menu-menu yang lain. Dan yang ketiga juga, iman melahirkan masyarakat yang bertakwa dan menjauhi segala amalan yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga-moga kita terpilih dan memilih menjadi seorang yang beriman dengan benar-benar iman dalam hati kita, insya-Allah. Dan dengan itu saya ingin memohon maaf sekiranya dalam pengendalian saya pada malam ini selaku moderator dimaafkan. Dan saya juga mewakili pihak UiTM juga ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid
Dan juga pada malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada panel kita yang pertama, Profesor Madya Dr. Zulkifli, dan juga panel yang kedua Dr. Ashraf. Dan semoga apa yang kita dapat sampaikan pada malam ini, tuan-tuan hadirin Bapak sekalian dapat bermanfaat insya-Allah, dan sampaikan kepada anak-anak saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan wa jazakallahu khairan lakum diucapkan kepada gandingan mantap moderator kita dan juga barisan ahli panel pada malam ini. Dengan berakhirnya program forum kita pada malam ini, maka berakhirlah slot untuk malam ini. Saya mewakili jawatan kuasa majlis memohon kemaafan atas segala kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Jadi kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.